Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dan sempurna Ramadan yang bakal tiba akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka puasa ini ada tiga istilahnya. Yang pertama dikatakan saum, puasa. Yang kedua dikatakan siyam, pun puasa. Yang ketiga dikatakan imsak, pun puasa. Layu kata puasa, Arab tiga: saum, siyam, imsak. Kan tiga istilahnya. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, inni nazartu lirrahman sauman falan ukallima insiyan. Kan orang panggil hikayat daripada perkataan Maryam, kan, inni nazartu lirrahman sauman, kan, sesungguhnya aku bernazar, kata Maryam, aku nak berpuasa. Falan ukallima yauma insiyan, maka aku tidak akan berkata-kata pada hari ini akan seorang manusia pun. Maka Allah menyebutkan perkataan orang panggil yang pertama-tama disebutkan perkataan saum. Dalam Al-Quran satu je Allah SWT menyebutkan perkataan saum sekali, kan? Maka saum ini dari segi lurah bahasanya menahan diri, semata-mata menahan diri daripada sesuatu perkara. Orang panggil saum. Sama ada menahan, tidak mau berkata-kata, saum puasa. Dan sama ada menahan diri, tidak mau membuat perkara maksiat, orang panggil saum puasa. Atau dari segi luah bahasa, saum artinya semata-mata menahan diri daripada sesuatu perkara, orang panggil saum namanya. Yang disebutkan sekali dalam Quran. Yang kedua perkataan siyam, Allah sebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Allah sebutkan istilah siyam. Ini istilah dari segi syarak menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenamnya matahari. Itu dikatakan siyam. Yang kita guna istilah ini ialah siyam, dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar subuh sehingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Dan intipatinya untuk apa? Di belakang Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Disebutkan dengan perkataan la'alla. Jadi la'alla dihantarkan litaraji, tidak dikatakan mudah-mudahan, melainkan kena bersungguh-sungguh.
dan bersungguh-sungguh kita berpuasa di bulan Ramadan, barulah istilah tattaqun termasuk golongan orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim perkataan siyam 9 kali, yang mana Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali. Dan dalam umur Rasulullah 33 tahun, 63 tahun, Rasulullah puasa sebanyak 9 kali. Muafakat dengan perkataan siyam Al-Quran pun 9 kali. Saum disebut Al-Qurannya sekali. Dalam 9 kali Rasulullah berpuasa, sekali dia 30 hari. Bakinya 8 kali, semua je 29 hari. Atau orang panggil, Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Iman itu kaum mutamat mengatakan at-tasdiqu bil qalbi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan iman. Hati membenar apa yang Rasulullah bawa sampai, itu namanya iman namanya. Adapun orang panggil iqrar di lidah itu sebagai syarat untuk dilaksanakan hukum dalam dunia saja. Iman itu ibaratnya hati kita benar. Apa yang Nabi bawa sampai, kita membenarkan. Itu ada habun iman. Adapun ikrar di lidah, mengucap 2 kalimah syahadat, itu sebagai syarat untuk laksanakan hukum dalam dunia. Kaul yang kedua mengatakan kena berimpun dulu. Hati kena membenar, lidah kena mengucap, baru dikatakan iman. Kaul yang ketiga mengatakan iman itu mengucap di lidah dan beramal di anggota. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu baru dikatakan iman. Maka awal khitab 7, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya. Kutiba dengan makna fardhu, difardukan kita puasa di bulan Ramadan. Ramadan diamalkan dia berkata Ramadan, artinya panas membakar. Yang dosa kita diibaratkan seperti Allah bakarkan dalam bulan Ramadan. Begitulah dosa kita diampunkan. Ada dosa diampunkan seminggu, ada amalan yang kita buat dosa diampunkan setahun, ada amalan yang kita kerjakan dosa diampunkan seumur hidup. Seperti kita beramal di malam Jumaat, diangkat ke amalan pada malam Jumaat, maka Nabi suka berpuasa pada malam Jumaat, maka diampunkan dosa selama seminggu. Ada dosa yang diampunkan selama setahun, seperti malam nisfu Sya'ban. Dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka diampunkan dosa selama setahun. Dan ada dosa diampunkan seumur hidupnya. Dia beramal di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampunkan dosa yang telah dulu, dan diampunkan dosa seumur hidupnya. Atau orang panggil, Allah khitabkan kepada orang beriman untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan khususiat Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Adapun umat-umat yang dulu adanya berpuasa, tetapi tidaklah serupa syariatnya seperti mana syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah yang pertama saum, istilah yang kedua siyam, istilah yang ketiga imsak. Imsak bahasa Arab menahan diri. Dan menahan diri, orang bagi Melayu kata berpuasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana, makanlah kamu dan minumlah kamu sehingga mana? Hatta yatabayyana al-khayt, sehingga nyatalah benang al-abyad yang warna putih, minal khaytil aswad, daripada benang yang berwarna hitam, minal fajri. Kan imsak pun asal-asal berpuasa, cuma hari ni kita praktikalkan imsak 10 minit kan sebelum nak masuk subuh, sebagai tanbih, sebagai penjagaan. Kan Nabi perintahkan Ummi Maktum azan, bila mendengar Abdullah
Ibnu Ummi Maktum azan, maka wakulu washrabu, makan minumlah kamu. Kemudian lebih kurang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud 50 ayat sebelum subuh. Dan kemudian azanlah Bilal bin Rabah, maka itulah menandakan masuk waktu subuh. Maka kita, tempat kita nak jadikan sebagai peringatan, takut terlajak, kita buatkan waktu imsak, atau 3 istilah berpuasa. Yang pertama-tama, hendaklah kita muliakan Ramadan. Itu yang pertama-tama, kan? Yang pertama-tama, dimuliakan bulan Ramadan. Ramadan ni cukup banyak kemuliaan, sehingga Nabi Musa AS bertanya, "Ya ilahi," kata Nabi Musa AS, "adakah orang yang lain kau muliakan mereka sebagaimana kau muliakan aku?" Sebab Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah SWT. Wa kallamallahu Musa takliman, kan? Kata Allah SWT, firman Allah SWT kepada Nabi Musa, ada suatu golongan yang aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan, kan? Ketika mereka menahan lapar sehingga bibir putih, kan? Bila terlampau dahaga ni, kadang-kadang bibir kering warna putih. Tubuhnya kadang kalau orang terlampau lapar ni, dia menggigil, pucat kuning. Bila bibir mereka putih, tubuh mereka pucat, mereka menahankan lapar dahaga, maka ketika itulah di antara mereka dengan aku, firman Allah, tidak ada hijab walaupun satu pun. Dan mereka itulah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Musa munajat dengan Allah, berkata-kata, sekurang-kurang hijab 70,000 hijabnya. Hijabnya ada 70,000. Punya banyak hijabnya 70,000. Walaupun berkata-kata, tetapi tidak boleh melihat Zat Jalla Jalaluh, atau kemuliaan yang begitu besar, sehingga kan ada orang Majusi, ketika ia melihat anaknya makan di waktu siang hari secara terang-terang, dimarahnya, "Ya bunai, wahai anakku, kenapa kau makan secara terang-terang, tidak menghormatikan orang-orang Islam ni?" Ketika ia mati, tidak lama kemudian seorang awliya bermimpi dalam syurga, di atas sarir. Orang Majusi ini sedang duduk di atas sarir dalam syurga Allah SWT. Maka dia bertanya, "Bukankah kau dalam dunia ini orang Majusi? Kenapa kau berada dalam syurga?" Katanya, "Betul. Sebab aku tegur anakku makan terang-terang bulan Ramadan, maka dimuliakan aku. Ketika aku hampir mati, datang suruhan daripada langit mengajarkan aku kalimah syahadah. Mulia Allah berikan taufik hidayah." Ini kan kita orang Islam yang beribadat puasa Ramadan. Lebih lagi, orang yang bukan Islam mulia pun diberikan taufik hidayah. Kita yang orang beriman, lebih lagi Allah muliakan, atau dikatakan kemuliaan yang besar dalam bulan Ramadan. Yang pertama-tama, siapa yang melihat di awal, melihat anak bulan di awal Ramadan, maka takbirlah 3 kali dan bacalah Fatihah 7 kali. Dan kalau tak dapat melihat, kita mendengar khabar. Kita mendengar khabar sudah disahkan dapat melihat anak bulan. Ketika itu kita baca Fatihah 7 kali, kemudian takbir 3 kali, kemudian kita memuji Allah SWT. Alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qadara laka wa ja'alaka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ataupun kalau tak ingat, kita pujikan Allah SWT, dan kita memujikan Allah SWT, nescaya Allah
afiatkan daripada penyakit matanya, dan Allah panggilkan malaikat. Allah panggilkan malaikat naik saksi. Firman Allah, wahai malaikatku, hadirlah kamu menjadi saksi aku bebaskan hamba-Ku yang baca tersebut, dimerdekakan daripada api neraka. Permulaan belum masuk satu Ramadan, baru melihat anak bulan Ramadan, malaikat yang suci tidak dosanya naik saksi ke atas kita di hadapan Allah SWT, dimerdekakan orang tersebut daripada api neraka. Baca takbir 3 kali, baca Fatihah 7 kali, kemudian pujikan Allah SWT. Yang diajarkan, alhamdulillahillazi khalaqani wa khalaqaka wa qadara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ataupun kita pujikan dengan suatu pujian kepada Allah SWT, ya, nescaya dimerdekakan kita daripada api neraka, atau beruntung. Suatu kelebihan cukup banyak. Kemudian di awal-awal menjelangnya awal malam Ramadan, Allah perintahkan angin untuk bertiup daripada bawah arash. Di atas bumi ada langitnya, maka di arash ada langitnya. Kita ada langit 7 peta langit. Di arash kerajaan Allah Ta'ala ada langit yang lainnya. Maka diperintahkan oleh Allah SWT suatu angin, namanya angin masirah. Dikatakan angin tersebut angin masirah. Allah perintahkan supaya ia bertiup di awal malam Ramadan. Ketika angin masirah itu bertiup di alam ulwi, alam sebelah belah atas, kita di bawah dikata alam sufli, alam sebelah bawah. Ia memisahkan alam bawah dan alam atas, itu Sidratul Muntaha, tempat berpisah antara malaikat Jibril AS dengan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh naik paling tinggi, maka Jibril sampai Sidratul Muntaha. Demikianlah makhluk yang paling atas tidak boleh turun, melainkan sampai Sidratul Muntaha. Berpisah 2 alam, alam atas, alam ulwi namanya. Maka bertiuplah angin yang mendayu-dayu, sejuk dingin. Dikatakan angin itu angin masirah. Lalu bila angin bertiup masuk dalam syurga-syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bila ia menempuh daun-daun kayu dalam syurga, bila ia bertiup berlalu menempuh khalaqah, pintu-pintu syurga, ia menghasilkan suatu bunyi yang sangat-sangat merdu. Maka kedengaran suara yang merdu itu oleh bidadari dalam syurga. Kan, bila kedengaran bunyi tersebut, maka dalam suatu haul kepada haul yang lain, setiap setahun menjelang setahun yang lain, bidadari bila kedengaran angin tersebut, orang manggil, dan juga syurga akan berhias begitu cantik. Maka syurga naik di atas syaraful jannah, tempat kemuliaan dalam syurga, dengan perhiasan yang begitu cantik. Kata bidadari, ya Rabb, adakah engkau nak meminangkan akan kami? Adakah di mana-mana laki-laki kau nak pinangkan akan kami? Kata bidadari. Sebab bidadari melihat syurga, ia berhias-hias begitu cantik. Kemudian bidadari bertanyakan, ya Ridwan, malam apakah ini, hai Ridwan? Dan malaikat yang menjaga syurga, kata malaikat Ridwan alaihi salam, labbaik, kata malaikat Ridwan, hiya khairatul hisan. Inilah awal malam daripada malam Ramadan. Dan maka yang kedua, Allah perintahkan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, firman Allah SWT, bukakan oleh kamu babul jinan, segala 8 pintu-pintu syurga.
pintu yang besar-besar 8, maka dibukakan segala pintu-pintu syurga, terbuka seluas, tidak ditutup di sepanjang bulan Ramadan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat Malik, Allah firman kepada malaikat Malik Zabaniyah, tutupkan segala abwabul jahim, segala pintu-pintu neraka, ya, neraka yang paling bawah neraka hawiyah, neraka yang paling atas neraka jahanam, ditutup, dikuncikan malaikat, ya. Kemudian Allah perintahkan Jibril, ya Jibril, firman Allah, turunlah olehmu ke muka bumi, beratkanlah olehmu dengan belengguku, firman Allah. Kebelenggukanlah ya Jibril dengan belenggu aku, firman Allah, kepada maradu syayatin, ketua-ketua syaitan. Dan kau lemparkan mereka, firman Allah, wahai Jibril, lemparkan kepada alun-alun laut. Maka turunlah Jibril menjelang awal malam Ramadan. Jibril turun dengan bala tenteranya, bawakan belenggu syaitan, kan, dilipatkan kaki, dia naikkan lutut, disilangkan tangan serta leher, dibelenggukan dengan belenggu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemana dilemparkan? Kepada alun-alun laut. Air laut tidak pernah tenang dengan geloranya, kan, sentiasa beralun, sentiasa ada gelombang ombaknya. Situlah maka Jibril campakkan ketua-ketuanya, iblis alaihi laknatullah. Jin masih ada, dan yang dibelenggu itu ketua-ketuanya. Maka jangan heran ada orang histeria di bulan Ramadan. Jangan kita pelik ada orang kerasukan di bulan Ramadan, sebab yang ditangkap itu ialah maradu syaitin, ketua-ketuanya saja. Cuma hasutan mereka menjadi lemah, ya? Tipu daya syaitan menjadi lemah di bulan Ramadan, supaya mereka tidak mengganggu umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah perintahkan angin, namanya angin masirah. Dia perintahkan Ridwan untuk bukakan orang manggil babu jinan. Dia perintahkan malaikat Malik tutupkan abwabu jahim. Dia perintahkan Jibril untuk turun belenggukan maradu syayatin, ketua-ketua syaitan. Maka hebatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, Nabi menyebutkan ada 5 perkara, kan, yang diberikan kepada umatku dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Khususiat diberikan untuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kan, diberikan kepada umat Rasulullah 5 perkara yang tidak diberikan pada umat-umat yang dahulu. Yang pertama, berubah bau mulut orang yang berpuasa di kalangan umat Nabi Muhammad, kan, di sisi Allah SWT lebih harum daripada bau kasturi. Atau memanggil ketentuan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila lama tak makan, bila lama tak minum, kan berubah bau mulut. Rukun puasa kan 2. Setengah ulama fuqaha menyebutkan 3, setengah ulama fuqaha menyebutkan 4. 2 pun betul, 3 pun betul, 4 pun betul. Kan yang pertamanya niat, kan. Yang kedua, jangan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kata setengah 3, yakni diri orang yang berpuasa shaim. Kata setengah 4, ada waktu untuk kita berpuasa, yakni bulan Ramadan. Kan yang pertamanya mudah, niatnya, kan. Atau orang panggil, oleh kerana mazhab Syafi'i membilangkan puasa Ramadan ini ibadat yang berasingan, hari ini dan esok ibadat yang berbeza-beza, maka wajib kita niat secara berasingan tiap-tiap malam.
atau mazhab Imam Syafi'i. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, kan, sembahyang ibadat yang berbeza-beza. Zuhur niat lain, asar niat yang berbeza lain. Demikianlah puasa. Hari ni berpuasa, esok walaupun puasa tetapi hari yang berbeza. Imam Syafi'i bilangkan ibadat yang berasingan, maka niat pun kena berasingan tiap-tiap malam. Tetapi kata ulama mazhab Syafi'i, ashabul Syafi'i mengatakan sunat kita taklidkan mazhab Imam Malik, niat untuk puasa sebulan penuh di awal malam Ramadan sunat. Kalau kita niat sebulan penuh, syarat taklid mazhab Imam Malik dapat pahala, pasal hukumnya sunat. Terlupa pula niat sebulan penuh mazhab Imam Malik. Ada yang kedua, kita boleh taklid mazhab Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafi, sah niat di siang hari puasa bulan Ramadan, boleh begitu. Terlupa niat malam tadi, terlupa niat sebulan awal Ramadan, bangun-bangun 10 pagi, taklid mazhab Hanafi, boleh taklid mazhab Hanafi, sah puasa Ramadan niat di siang hari. Itu cukup mudah, ya? Jangan terlupa je taklid mazhab mana. Kan yang kedua, perkara yang batalkan puasa tu maklumlah kan. Itu dalam fiqah banyaklah orang bagi antara perkara yang batalkan puasa. Cuma kita kena bezalah kan. Yang ghalib rutin kita kerjakan mandi. Ya? Kita sering kali mandi sebab sejuk, ya? Nak menyejukkan. Mudah-mudahan hilanglah kering bibirnya, hilang dahaganya. Cuma dibezakan fuqaha mazhab Syafi'i mandi secara jirus dan menyelam. Itu je beza. Kalau mandi yang diperintahkan oleh syarak seperti mandi wajib atau mandi yang sunat, dia mandi secara jirus, tiba-tiba termasuk air, maka tidak membatalkan puasa. Nak pergi solat Jumaat, nak pergi solat fardu Jumaat, dituntutkan orang lelaki mandi terlebih dahulu. Mandi termasuk air, tak batal puasa. Sebab mandi yang diperintahkan pada syarak dan mandi secara jirus. Jadi, bangun-bangun 10 pagi baru nak mandi junub, mandi termasuk air, tak batal puasa. Melainkan mandi secara menyelam, walaupun diperintahkan pada syarak, batal puasa. Dan kat rumah ada swimming pool, lambatlah jirus-jirus ni, terjun sekali kan senang. Terjun kan bangun tu sekali. Bila dia terjun dalam swimming pool, termasuk air, sekalipun mandi tu mandi yang diperintahkan pada syarak, maka batal puasa. Itu beza. Tuan-tuan bulan puasa jangan menyelam, kan? Jangan pergi menyelam, mandilah secara jirus. Shower tu termasuk jirus tu kan, kita buka pilih shower tembak kepala kan, tu termasuk jirus. Jangan menyelam ni kan. Tu orang panggil, tu beza. Tu kan dua rukun puasa kan? Nabi Musa ketika nak munajat di Bukit Turusina, awak perintahkan puasa terlebih dahulu kan? Sesuai dengan syariat orang-orang dulu, badannya tubuhnya besar, dia puasa sebulan tak buka-buka. Kita puasa siang je puasa, malam maghrib buka. Nabi Musa sebulan puasa tak buka-buka. Tuan-tuan bayangkan kalau sebulan tak makan, sebulan tak minum, rasa-rasa mulut tu bau macam mana? Kita separuh hari pun menguap dah berbau, kalau sebulan apatah lagi kan. Cukup 30 hari tak selesa. Dengan baunya begitu, Nabi Musa bersuging. Maka Allah tambahkan lagi 10 hari Nabi Musa puasa, jadilah 40 hari. Atau Nabi Musa puasa 40 hari tu. Kita umat Nabi Muhammad beruntung kan? Kita umat Rasulullah baunya seperti lebih harum daripada bau kasturi. Itu khususiat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi syurga itu
Aku beratkan kepada orang-orang yang solihun, orang-orang yang soleh, bahawa aku padakan pada mereka itu akan belanjanya dan kesakitannya. Yang kedua, untuk orang yang soleh yang menunaikan, tidak dikatakan soleh melainkan dua perkara: tunaikan hak Allah, tunaikan hak anak Adam. Itu namanya soleh namanya. Bagi orang soleh, firman Allah, aku padakan belanjanya dan aku padakan kesakitannya dalam bulan Ramadan. Sakit tu sakit dimemadakan hingga rasanya. Terasa sempit, belanja tak cukup, masuk Ramadan Allah padakan. Datanglah orang bagi infak, datang orang bagi sedekah, dipadakan. Untuk orang yang soleh, dipadakan kesakitannya, dipadakan belanjanya, atau diberikan kepada umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dan jadilah mereka itu diampunkan dosa mereka itu. Maka sembah bertanya para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, adakah diampunkan pada malam tu qadar? Kata Rasulullah, tidak. Diampunkan setelah sempurna puasanya. Berbuka je puasa, sempurna puasa, diampunkan dosa dah. Atau istimewanya, hari ni puasa, buka je, diampunkan dosa dah. Atau istimewanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tiap-tiap kebajikan itu Allah gandakan sekurang-kurang 10, dan ada gandaan sehingga digandakan 700 kali ganda. Adapun puasa, fa innahu, maka bahawa puasa itu, kerana bahawa puasa itu orang panggil memada bagi aku, kata Allah. Allah tak sebutkan bilangannya, nak menggambarkan banyaknya, nak menggambarkan tak terhitung, tak terhisap kelebihan orang yang berpuasa kan. Yang kelima, daripada hadis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesukaan. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika hari kiamat. Apa yang gembira ketika berbuka? Kan apa yang seronok ketika hari kiamat bagi orang yang berpuasa? Yang pertama-tama bukan nak hadapkan makan minum. Kalau ikut nafsu syahwat, yang seronok nak buka puasa ni apa? Makan minumnya. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Kan? Kemuncak hampir-hampir waktu berbuka puasa ini, waktu iftar ini, ketika itu waktu yang kita sangat-sangat lapar, tubuh kita lemah, tak berdaya. Dalam keadaan tawaduk dan tadarruk, waktu itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Itulah berita kesukaan. Bukan suka 7 jenis lauk makanannya, tidak. 3 warna minumannya, tidak. Yang dikatakan gembira ketika nak berbuka, waktu mustajab untuk Allah terimakan doa hambanya. Selawat atas baginda Rasulullah SAW ketika nak berbuka, sebelum berbuka puasa, dan kita panjatkan doa kepada Allah SWT. Kemudian yang kesukaan di hari kiamat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dah nikmat wujuhu yawma idin nadhirah, kan? Tak ada dah nikmat yang paling seronok melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Kita jumpa orang hebat, takkan balik tangan kosong, mesti dapat sesuatu. Begitulah ketika bertemu melihat Allah, Allah berikan ganjaran, ya, dengan hidangan, dengan pakaian, dengan mahkotanya, dengan cahaya nurnya atau kehebatan yang diberikan. 5 perkara yang tidak diberikan pada umat yang dahulu, khususiat diberikan kepada umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lazim yang
kita kerjakan amal ibadah di bulan Ramadan, selain daripada mengajar Al-Quran tadarus, kita banyakkan sembahyang, ya? Kita banyakkan sembahyang. Sebab tu dalam sebelum kita masuk Ramadan, yang pertama-tama kata Rasulullah, di bulan Syaban hendaklah baikilah niat kamu di bulan Syaban untuk Ramadan, dan sucikanlah diri kamu di bulan Syaban untuk bulan Ramadan. Bukan masuk Ramadan baru nak bertaubat, bukan masuk Ramadan baru nak baikikan niat hati. Di bulan Syaban kita baikikan niat, sucikan diri terlebih dahulu, kan? Maka kita nak sembahyang ada waktu-waktunya, kan? Kan ada 5 waktu yang ditegahkan kita sembahyang, kan? 5 waktu yang tegahkan sembahyang: lepas sembahyang subuh, waktu syuruk, waktu tengah hari tegak, waktu lepas sembahyang asar, waktu rembang-rembang dekat maghrib. Maka persoalan sembahyang apa yang ditegah? Kan sembahyang apa yang ditegah? Adakah semua sembahyang ataupun sebahagian sembahyang yang ditegahkan pada kita? Sembahyang ini ulama bagikan perempat bahagian. Yang pertama, sembahyang yang tidak ada sebab, la sababah, sembahyang yang tidak ada sebab. Yang kedua, sembahyang yang sebabnya terdahulu, sebab mutaqaddim, sebab yang terdahulu. Yang ketiga, sembahyang sebab yang terkemudian, sebab mutaakhir. Yang keempat, sembahyang sebab menyertai, sebab muqarin. Yang pertama, tidak ada sebab. Yang kedua, sebab terdahulu. Yang ketiga, sebab terkemudian. Yang keempat, sebab menyertai. Maka yang dilarangkan kita mengerjakan sembahyang pada 5 waktu tadi, 2 jenis sembahyang saja. Bukan semua jenis sembahyang, 2 jenis sembahyang saja, iaitu sembahyang yang tidak ada sebab dan sembahyang yang sebabnya terkemudian. Itu saja. 2 baki lagi tidak larang. Boleh buat mana-mana waktu, boleh kita buat mana-mana waktu. Yang ditegah 2 saja. Sembahyang yang tidak ada sebab. Sembahyang apa? Yang tak ada sebab. Sembahyang sunat mutlak, tidak ada sebab, kan? Niatnya qasad je, usolli, cukup dah. Maka dilarang kita mengerjakan 5 waktu tadi, sembahyang sunat mutlak. Dan umpama sembahyang sunat mutlak itu sembahyang tasabih, sembahyang sunat tasbih, kan? Ghalib setengah-setengah tempat bulan Ramadan dianjurkan solat sunat tasbih, sangat-sangat bagus. Tetapi jangan dikerjakan 5 waktu tadi. Jadi sembahyang sunat tasbih masuklah umpama sembahyang yang tidak ada sebab. Maka jangan kita kerjakan pada 5 waktu yang ditegah, ya, sebabnya tidak sebab. Sembahyang yang kedua, sembahyang yang ditegah, sembahyang yang sebabnya terkemudian. Sembahyang dulu, sebabnya kemudian. Kita sembahyang dulu, sebabnya kemudian. Itu yang tegah kita buat 5 waktu tu. Sembahyang apa? Sembahyang sebabnya kemudian. Antaranya sembahyang sunat ihram. Sembahyang dulu kan? Sembahyang sunat ihram dulu kan? Sampai miqat baru kita niat ihram. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Sembahyang dulu maksudnya kemudian. Dan kita niat kemudian. Dilarang kita buat 5 waktu. Nak ambilkan keberkatan Ramadan, kita nak berpuasa di Mekah, kena beringat jangan sembahyang sunat ihram pada 5 waktu tadi, sebab-sebabnya terkemudian. Sunat ihram sebab terkemudian. Sembahyang dulu, kemudian sebabnya. Apa lagi? Dan sembahyang dulu, sebabnya kemudian. Sembahyang sunat, kan? Orang nak nikah sebenarnya orang panggil apa? Biasa orang Melayu panggil. Kita nak pilih mana satu ni.
Sembahyang sunat istikharah dah lama tak buat, pasal dah lama dah kita nikah, sebab tu dah lama tak buat. Orang Melayu nak nikah jadi buat, yang lain payah nak buat. Sunat istikharah, sembahyang sunat sebabnya terkemudian. Sembahyang dulu kan, sembahyang dulu baru pilih kemudian nak pilih mana satu ni kan. Sembahyang istikharah ditegahkan kita buat pada 5 waktu tadi. Dan umpamanya lah sembahyang hajat, sembahyang dulu baru kita minta hajatnya, baru ada hajatnya kan. Adapun 2 lagi sembahyang tak tegah, tak masalah. Sembahyang sunat sebab mutaqaddim, sebab terdahulu. Sembahyang yang sebab muqarin, menyertai, tak tegah, boleh kita buat. Sebab yang terdahulu banyaklah, iaitu masjid, masuk masjid dulu baru sunat sembahyang kan. Kan sebab terdahulu, masuk dulu masjid baru sunat sembahyang. Apa waktu pun boleh kita buat kan. Sembahyang jenazah sebab mutaqaddim, mati dulu baru tuntut sembahyang kan. Boleh sembahyang dulu kan, tak boleh tu. Lambat sangat koma dah 4 bulan, sembahyang dulu lah tu imam, jom kita sembahyang jenazah dulu kan. Lambat sangat koma 4 bulan dah kan, tak boleh tu. Sebabnya mutaqaddim, sebab terdahulu, kena mati baru tuntut sembahyang kan. Wudu sebab mutaqaddim, ambil wudu baru sunat sembahyang, baru boleh sembahyang dulu sebab yang mutaqaddim. Maka mana-mana waktu boleh sembahyang. Itu banyaklah semua mutaqaddim. Sebab muqarin, sebab menyertai. Ketiga ada sebab saja baru dituntut sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang gerhana bulan atau matahari, sebelum tak sunat, selepas tak sunat. Ketiga ada sebab saja sunat sembahyang. Dan sembahyang istisqa, minta hujan. Ketiga berhajat pada air, baru sunat sembahyang. Atau memanggil kan, kita siapkan satu persediaan ya, sebelum kita masuk bulan Ramadan dengan ilmu, dengan adabnya kan. Maka sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa kita puasa sebulan? Kenapa tak puasa 40 hari? Ya, seperti agama-agama yang lain. Kenapa tak puasa seminggu? Ya. Maka kata Rasulullah SAW nak memperingatkan kan, atuk kita Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam kan, ketika turun ke muka bumi setelah Adam dan Hawa kan makan, dikatakan hazi syajarah, yang iblis namakan buah khuldi, maka ada dalam perut selama sebulan. Maka nak bersih, nak sucikan ambil masa tempohnya sebulan kan. Atau nak ambil, nak bersihkan, diambil tempoh lamanya selama sebulan. Atau hikmah dipuasakan selama sebulan kan. Lagi pula kan, cerita baginda Rasulullah SAW kan, nak menandingi amalan umat-umat yang dahulu. Sebab ada satu kisah raja di kalangan Bani Israel, asal-asal dia tidak ada anak, mandul dia, tak ada anak. Kemudian Allah wahyukan Nabi di kalangan Bani Israel zaman tersebut, suruh jumpa raja tersebut. Kalau nak anak, kena pasang niat. Dan pasang niat, kalau dapat anak, hantarlah anak pergi perang fi sabilillah. Raja tu niat. Kalau dikurniakan anak, aku akan hantar anakku berperang fi sabilillah. Maka dikurniakan anak 1000 orang, bukan 10, 1000, bukan 100, 1000. Daripada kosong 1000 ya. Maka dia tunaikan janjinya, hantar anak pertama perang sebilah, mati syahid. Hantar anak kedua perang sebilah, mati syahid. Hantar anak ketiga sampai ke 1000, semua syahid. 1000 anak semua syahid.
akhirnya raja segi perang mati syahid. Maka di kalangan orang Yahudi pun berbicara, tak ada dah orang yang paling hebat amalan dia melainkan raja ni lah. Tak ada dah amalan yang paling lebih sekali, amalan yang paling baik sekali melainkan raja ni lah. Bila berita tersebut tersebar dan sampai di Madinah, maka turunlah wahyu daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Turun wahyu, inna anzalna fi lailatul qadr. Dan ada satu waktu yang bila kita beramal lebih baik daripada seribu bulan. Itulah dia. Dan nak mendandingi ceritanya Rasulullah, aku nak buat amal apa ni untuk aku dan umat aku yang lebih baik daripada Raja Yahudi mengorbankan 1000 orang anak dikorbankan, dirinya dikorbankan daripada perang fisabilillah. Itulah puasa bulan Ramadan. Lebih baik daripada orang yang mengorbankan anaknya untuk berperang fisabilillah. Itulah dikatakan Ramadan, satu bulan yang cukup mulia, kan? Digandakan amal, kan, sebanyak-banyaknya, kan? Kita tunggu dulu, kan. Kitab ni kalau baca kitab ni panjang lah, kan. Kita tebuk-tebuk lah gitu, kan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah dan diberikan kekuatan kita puasa Ramadan sebaik-baik puasa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wila. Allahumma ftah bihi hikmataka futuhal 'arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.